Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia. Hari ini hari Selasa 17 Ogos 2021 bersama dengan saya Jonathan Ding dan Wan Alif. Bertemankan anda semestinya di TVS saluran 122 Astro My TV dan juga bersiaran langsung di Facebook Sejahtera Asia dan TVS. Selamat pagi Wan Alif. Apa Selamat khabar pagi hari John. ini? Sihat John? Baju berbunga-bunga sehat. Baju syukur. kita baju berbunga warna-warni sebab tetamu kita hari ini hanya special sikit. Betul. Tetapi nak tahu siapa tetamu kita, lepas ni kita akan beri perincian lagi. Betul. Tapi sebelum tu kita nak sapa pagi penonton Sejahtera Asia hari ini. Semoga hari ini hari baru, permulaan yang baru. Betul. Dan sesuatu yang baru kita lakukan pada hari ini. Semoga dipermudahkan dan semoga memberi impak yang mendalam dalam diri kita. Dalam apapun perjalanan hidup kita, yang pasti kita ikhlas dan juga kita sentiasa berusaha hingga ke akhir kejayaan kita. Betul saja. Hari baru, harapan baru. Semalam semestinya satu berita, bukan berita yang mengejutkan, tetapi saya rasa seluruh rakyat Malaysia pun dah tahu mengenai peletakan jawatan Perdana Menteri yang ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan akan kami berdua kupaskan sebentar saja lagi mengenai peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Tapi itu semuanya selepas ini. Dan pada pagi ini kita akan bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa. Yang pertama, sebentar saja lagi kita akan bersama dengan seorang usahawan wanita yang banyak perniagaan yang beliau miliki dan yang beliau jalankan, dan bersama dengan Puan Nur Suzela Sabini sebentar saja lagi. Dan selepas itu kita akan kupaskan mengenai manfaat penyusuan susu ibu. Dan itu kita akan bersama dengan Puan Hilda Syatila Anak Isora, Pegawai Sains Pemakanan sebentar sahaja lagi. Okey John. Seperti biasalah John, kalau pagi-pagi macam ni kita ada sarapan. Kalau John, kalau sarapan sendiri, sarapan ada ambil air tenusu ke ataupun sebagainya? Kalau sarapan biasanya makan apa tadi? Produk tenusu lah. Minum produk tenusu. Tak adalah. Tak ada. Minum air kosong. Air kosong saja. Plain water only. Tak apa. Siapa-siapa yang minum susu pun boleh juga sebenarnya. Sebenarnya bagus sebenarnya. Bagus. Dia depend dengan seseorang itulah. Betul. Betul tak John? Betul. Dan apa-apa pun yang anda lakukan, seperti biasa yang kita cakna ataupun kita kata orang tu santapan. Santapan pagi ada. Betul. Sentap tu lain, santapan tu lain. Sentap lain. Sentap tu semalam. Hari ini santapan. Santapan pagi ada. Okey, hari ini kita sentiasa positifkan diri. Jangan positif lain, positifkan diri sahaja. Betul. Positif. Okay, John. Minda bagus. Jangan positif benda lain. Kita tak nak buang masa kita, John. Kita teruskan dengan tetamu kita dah ada sebelah dia. Cantik orangnya, pakai emas pun, emas dia cantik John. Emas cantik. Batu-batu pasal. Ada kristal-kristal sikit. Okey, selamat datang kita ucapkan kepada Puan Nur Suzila. Terima kasih. Apa khabar kita, sihat? Alhamdulillah sihat. Acak emas kita. Terima kasih. Baju kacak matching. Tok memang dah ready dibuat beli macam tu lah. Ini Puan Rimpo tu sebab dia merupakan seorang usahawan. Betul. Usahawan wanita yang cukup dikenali. Dan tak asing lagi namanya di Kuching Sarawak ni. Betul. Dan beliau memiliki ada butik dengan spa, Zarakish Boutique dan Zarakish Beauty. Lepas tu ada Lizindro Luxury Company, Laminating Flooring, Wainscoting Decoration, Lizindro Residency. Banyaklah. Banyak. Alhamdulillah. Okey, mungkin apa tadi? Tengok macam apa kata orang tu, mungkin pandangan kita lihat macam biasa-biasa je, tetapi tengok latar belakang dia, kejayaan yang telah dia usahakan sendiri sehingga ke tahap ini, yang pasti akan mengangkat martabat ataupun usahawan wanita ini bukan sahaja kata orang di dapur je, tetapi ia boleh menggoncang dunia. Tapi sebenarnya kita nak tahu jugalah Puan Nur Suzela, mungkin dia kongsikan perniagaan ni secara ringkas. Okey, butik dengan spa ni, okey, dia terang, butik and spa. Okay, Lizindro Luxury Company ni apa? Lizindro Luxury adalah merupakan salah satu perniagaan usaha sama milik saya di bawah syarikat NDZ Rich Resources dan syarikat Nuzet Berjaya milik kakak ipar saya, Nur Aliza binti Kabil, di mana kami menjalankan perniagaan khidmat decoration, interior
design. Okay. Dan contohnya seperti laminating flooring installation. Laminating flooring, okey. Ya, dan wainscoting installation, dan 3D wall panel installation. Kita buat wall painting services dan banyak lagi lah. Dan kami menitik beratkan kualiti produk di mana kami mengimport barang-barang ini semuanya daripada pengilang direct daripada Korea dan daripada China untuk memberi kepuasan dan hasil yang terbaik kepada pelanggan kami lah. Dan alhamdulillah pada baru-baru ini Lizindro Luxury juga mempunyai perkhidmatan bilik sewa. Perkhidmatan bilik sewa untuk perempuan sahaja yang terletak di Matang Merito City, Kuching, di mana kita lihat memandangkan permintaan bilik sewa adalah sangat tinggi di kawasan itu. Jadi itulah Lizindro Residency. Yes. Ada bilik sewa lagi, ada spa dan macam-macam lagi. Betul. Tak sangka seorang wanita yang bergelar usahawan berjaya ni mampu, apa kata orang, memberikan satu landscape peluang kerjaya satu, yang keduanya memberi manfaat kepada orang sekeliling, terutamanya yang berada di sekitar Bandara Kuching ataupun di sekitar Matang Metro City tu. Wow, John, hebatnya John. Saya rasa kecil pula kat sini, John. Okey. Dan Puan sendiri, Puan melihat yang Puan lakukan ini ataupun usaha yang Puan lakukan ini, bahkan ianya bukan satu perkara yang mudah bagi Puan sendiri, dan mungkin Puan ada sesuatu yang Puan tidak dapat lupakan sepanjang perjalanan Puan dalam bergelar usahawan wanita ini. Okey, seperti mana kita ketahui, dalam setiap perniagaan memang akan mempunyai setiap kenangan manis dan kenangan pahit dalam kita menguruskan perniagaan kan. Jadi kenangan yang paling saya tak dapat lupakan adalah how struggle my own journey to make my boutique and my beauty spa became reality. Okey, pada asalnya saya bermula menjual barang-barang pakaian ini dengan menjadi vendor kepada butik-butik yang lain, dan alhamdulillah kini mempunyai bisnes dan butik sendirilah. Dan saya juga tak pernah lupa bagaimana Zarakish team kita bersama-sama setiap bulan berulang-alik daripada Kuching ke Kuala Lumpur dan juga ke overseas seperti di Thailand, di Vietnam, di Indonesia dan di China untuk mencari ilham fashion design terbaru dan kualiti kain yang terbaik, berkualiti dan unik untuk dijual. Okey, jadi Puan Nur Suzila kongsikan sebelum ini tim butik Puan ada keluar. Tapi sekarang di musim pandemik ni, tak boleh nak keluar, tak boleh kita nak melancong dan sebagainya. Jadi bagaimana sekarang ni? Okey, seperti mana yang kita tahu, perniagaan, setiap jenis perniagaan dan sektor ekonomi pada musim ini memang sangat terjejaslah. Dan perniagaan butik juga adalah salah satu perniagaan yang turut terkesan di mana kita tidak dapat beroperasi pada ketika itulah. Jadi kita mengambil pendekatan itu di mana kita faham sekarang ini kebanyakan orang memang berada di rumah dan menghabiskan masa dengan gadget untuk melihat media sosial. Kita mengambil pendekatan itu untuk membuat penjualan live secara online di semua platform media sosial seperti di Facebook, di IG dan baru-baru ni di TikTok. Alhamdulillah, seperti mana kita tahu, kuasa media sosial adalah sangat hebat. Betul. Dan dapat membantu sedikit sebanyak penjualan kita dalam perniagaan inilah. Dan strategi yang lain sebenarnya kita juga menyediakan perkhidmatan penghantaran daripada rumah ke rumah dan untuk memudahkan urusan jual beli di antara kita dengan pelanggan, di mana saya rasa pelanggan tak perlu keluar daripada rumah lah. Dan itu lebih memudahkan. Itulah cara shopping normal baharu sekarang ini. Shopping online je, John. Shopping online sebab kita tak boleh keluar, dan kalau kita keluar pun membahayakan kita. Kita tahu wabak pandemik COVID-19 ini ada dekat mana-mana, kita tak tahu. Ya, betul. Dia tak bergerak, John. Yang bergeraknya kita. Betul. Jadi platform media sosial ataupun pembelian secara atas talian ini sangat relevan zaman sekarang. Betul. Jatuh bangunnya usahawan itu sehingga sekarang mampu memberi kesan dan juga
efek kepada mereka-mereka yang memerlukan terutamanya dalam musim pandemik COVID-19. Dan selepas ini kita banyak lagi yang akan kita kupas, yang kita korek-korek ilmu usahawan wanita ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana setia bersama kami di Sejahtera Asia, yang pastinya Sejahtera Asia setiap hari ada menemani pagi anda. Betul. Dan John, hari tu kita masih lagi bersama dengan usahawan wanita berjaya. Dan sebelumnya saya nak baca sedikit komen-komen daripada pengikut kita di Facebook rasmi TVS, iaitu daripada Mimi Faris. Idola ni, Ratu Sijil gitu, kata dia. Dan daripada Alia Mona. Dan saya salah seorang pembeli tetap dia. Pembeli tetap. Dia tak mention dia beli apa, dia pembeli tetap dia. Pembeli tetap. Dia loyal customer lah. Betul. Loyal customer. Betapa besarnya kata orang kaitan ataupun kesan daripada produk-produk, mungkin ada produk ataupun mungkin cara ataupun strategi. Bila sebut pasal strategi ni, John. Strategi ni, John. Mesti kita punya strategi masing-masing, tetapi lain pula strategi daripada usahawan wanita berjaya ni. Okey, Puan. Strategi ni, Puan. Kalau masing-masing memang ada plan, ada strategi, ada apa kata orang macam bentuk piramid dan sebagainya. Adakah ini salah satu strategi Puan juga, ataupun memang ada strategi sendiri yang tercipta daripada hasil daripada kelas ataupun sebagainya lah? Okey, pada pendapat saya, perniagaan saya beauty spa ini adalah salah satu perniagaan yang melibatkan beauty services, rawatan muka dan rawatan badan, di mana kaedah ejen ataupun pyramid system ataupun dropship memang agak kurang bersesuaian lah bagi saya. Tapi insya-Allah kalau kita mempunyai produk kecantikan pada masa akan datang, keluaran Zaraki sendiri, kita pasti akan mengaplikasikan kaedah piramid macam itulah untuk membantu dalam penjualan kami. Dan kalau dari segi butik pula, desain baju kami yang ready stock, yang custom made adalah sangat limited pieces, di mana saya belum rasa ada keperluan untuk melantik dropship ataupun ejen dalam penjualan bagi membantu marketing lah buat masa sekarang. Belum ada lagi lah. Belum ada lagi sekarang. Jadi kita just fokus untuk pengiklanan memang through di media sosial sahaja, sebab kita tahu media sosial sekarang ini direct selling. Dan kita tahu pada masa ini media sosial memang kita boleh katakan budak-budak umur ni pun bawah 12 tahun. Betul. Memang ada juga orang kata. Dulu kita larang Puan, kalau budak main telefon, tengok apa gadget je, tapi sekarang benda tu perlu dah sekarang. Sebab mereka kena buat Google Meet kan, everything, so memang benda tu adalah sangat penting. Betul. Penting. Okey, dan kita tahu juga Puan, Puan membuka perniagaan baru, iaitu Lizindro Luxury pada tahun 2020 di tengah pandemik, di masa pandemik. Kenapa membuka perniagaan baru di zaman pandemik, dan kenapa Lizindro Luxury? Adakah mungkin mempunyai kreativiti melakukan apa yang wainscoting dan sebagainya, ataupun Puan melihat mempunyai permintaan yang banyak? Okey, sejujurnya semua jenis perniagaan pada musim pandemik ini saya yakin adalah sangat terjejas, dan usahawan juga sedar bahawasanya dalam musim pandemik ini banyak bisnes mengalami kerugian, dan memang tak ada jaminan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bagi saya tidak salah untuk kita motivasikan diri untuk mencuba dalam pelbagai jenis bidang
cuburi bidang bisnes yang lain. Tapi memang macam saya kata tadi, kita kena bersedialah dalam setiap cabaran dan dalam mencuba sesuatu bisnes yang baru itu. Dan bagi saya yang paling penting adalah kita kena cari bisnes yang mempunyai permintaan yang sangat tinggi. Macam saya ada Lizino Residency, itulah bilik sewa adalah permintaan dia sangat tinggi bagi practical student di kawasan Matang Metro City, dan permintaan dia memang tak putus-putus. Jadi kita akan cari permintaan bisnes yang paling tinggi pada masa pandemik ini. Macam tu. Itu peluang yang diambil oleh Puan Suzila sendiri. Seperti yang saya cakap tadi, manfaat kepada seperti yang tengah mencari kerja, mungkin ada practical student dan sebagainya. Tapi benda ni bila kita lihat Puan sendiri, memang ada kata orang cabaran turun naik dia, dan mungkin di satu tahap bagaimana dalam situasi pandemik ini Puan sendiri melihat cara untuk teruskan daripada perkara-perkara negatif yang datang. Maksud dia Puan teruskan untuk memberikan sesuatu kepuasan kepada pelanggan-pelanggan walaupun pelbagai tomahan ataupun negatif, perkara-perkara negatif yang hadir mencela di saat pandemik COVID-19 ini. Okey, bagi saya sebagai seorang usahawan, sebelum kita mencuburkan diri dalam bidang perniagaan, memang kita perlu kuatkan mental fizikal. Dan business minded itu memang kena ada lah. Kerana jatuh bangun perniagaan kita adalah bergantung kepada sejauh mana kita mampu bertahan untuk keep kekal positif dalam dunia perniagaan, dan kita kena make sure yang kita kuat dalam menanti tomahan yang itu pasti adalah persaingan dan kutukan. Itu kita akan perbaiki dengan ambil benda itu sebagai satu positif untuk membantu kita meningkatkan perniagaan kita. Ambil sesuatu yang positif je untuk tingkatkan apa sahaja yang kita lakukan, maupun perniagaan ataupun mengusahakan sesuatu produk ataupun barang-barang yang kita hendak. Sebab apa? Kualiti menjamin masa depan, dan juga kualiti akan mendapatkan satu komuniti kelompok ataupun pembeli yang berterusan tanpa rasa jemu. Itu yang Puan ingin sampaikan. Dan Puan, berkaitan tentang perniagaan Puan hari ini, kalau tengok di sini banyak senarai-senarai perniagaan yang dilakukan. Sebenarnya berapa cawangan perniagaan Puan di Sarawak khasnya ni? Okey, setakat ini Sarawak, dalam Sarawak ini cawangan kita cuma ada satu cawangan sahaja untuk setiap perniagaan. Okey, untuk setiap perniagaan memang ada satu cawangan sahaja yang bertempat di Matang Metro City Kuching. Kita ada Lizindro Luxury Residency dan office sekali di kat situlah, dan Zarakish Beauty dan Zarakish butik, dan semuanya terletak di Matang Metro City. Tapi but perhaps our economic is going well, and COVID-19 issue is gone, then maybe I will explore untuk open another few branches in Sarawak lah. Okey, setakat ni kebanyakan pelanggan Puan, adakah kebanyakannya dari Kuching saja ataupun ada juga pelanggan yang mungkin dari Miri, Semenanjung Malaysia dan sebagainya? Luar negara ke? Okey, alhamdulillah. Sebelum ini pelanggan kita memang terdiri daripada rakyat Sarawak, tapi dengan kuasa media sosial macam kita katakan tadi, pengiklanan itu adalah sangat penting, dan kuasa media sosial itu adalah sangat hebat, dan kita mampu untuk reach target sampai ke Indonesia, sampai ke Semenanjung Malaysia. Alhamdulillah. Jadi itulah pentingnya media sosial sekarang ini, dan betapa powerfulnya media sosial ni, sebab itulah banyak semua orang boleh tengok dan lihat produk kita, terutamanya kalau dalam media sosial. Jadi mungkin Puan juga boleh kongsikan perancangan di masa yang akan datang untuk perniagaan-perniagaan Puan sendiri. Okey, sebenarnya saya ada membuat perancangan awal untuk perniagaan saya pada masa akan datang, di mana Zarakish akan mengeluarkan beauty product pada masa akan datang. Untuk melancarkan after pandemic ni over lah. Beauty product ni maksudnya make up lah ataupun skincare. Skincare. InsyaAllah. Dan selain daripada itu, kita juga akan menyediakan
menyediakan khususnya untuk kaki tangan saya lah untuk mereka well train dan dalam improve mereka punya skill dalam memberikan menambah baik servis sekaligus memberi kepuasan kepada pelanggan kami dan di mana kita nak dapatkan regular customer tu untuk repeat balik. Jadi loyal customer. Yes, that's why. Kesetiaan tu penting. Betul. Itu yang sangat penting Okey, lah. Puan. Untuk akhirnya ni sedikit pesanan buat mereka yang di luar sana yang bergerak usahawan juga seperti Puan. Okey, bagi usahawan-usahawan baru yang baru mencuburkan diri dalam perniagaan ini, persiapkanlah diri anda dalam dunia perniagaan kerana kita pasti ada banyak persaingan dalam dunia perniagaan ini. Betul. Dan kalau boleh persiapkan diri anda dengan 5 perkara inilah. Okey, yang pertama kena ada ilmu. Okey, dalam bisnes memang kena ada ilmu, tuntutlah ilmu dalam dunia perniagaan untuk pastikan perniagaan kamu itu bertahan lama dan dapat diuruskan dengan betul. Yang kedua, kena ada minat lah. Yang itu yang paling penting lah. Sebab bila ada minat, anda tak akan mudah cepat bosan untuk melakukan benda yang sama setiap hari. Kan? Dan yang ketiganya, bila ada ilmu, ada minat, memang kena ada modal. Itu sangat penting dalam dunia perniagaan. Betul lah. Sebab kecil besar modal kita itu adalah bergantung kepada besar mana bisnes yang kita nak buat, bidang apa yang kita nak ceburi. Okey, dan yang keempat adalah pilih bidang bisnes yang betul. Terutama dalam musim pandemik inilah. Sebab bidang bisnes, pilihlah bidang bisnes yang mempunyai permintaan yang sangat tinggi. Okey. Dan yang terakhir, macam saya kata tadi, business minded itu memang kena ada. Kuatkan mental dan fizikal itu sangat penting sebab jatuh bangun kita memang bergantung kepada inilah positivity kita, kekuatan diri sendiri kita. Sebab dalam perniagaan kita akan jumpa pelbagai ragam orang dan pelbagai jenis cabaran lah. So make sure sentiasa kekal positif dan keep straight forward lah. Itulah dia 5 kata-kata semangat ataupun yang perlu diambil maklum untuk memulakan sesuatu perkara. Ini bukan sahaja usahawan wanita berjaya. Betul. Saya boleh gelarkan dia sebagai Ratu Usahawan Wanita Berjaya. Dan apa-apa pun, terima kasih daripada kami di Sejahtera Asia. Perkongsian yang sangat hebat, perkongsian yang sangat menarik. Betul. Agar ia bermanfaat untuk kita yang bermula hari ini di zaman pandemik yang sangat-sangat mencabar ini. Apa-apa pun, terima kasih kepada Puan. Dan selepas ini saya dan Wan Alif akan kongsikan dia punya tajuk ni best. Manfaat penyusuan susu ibu. Apa-apa pun, kita rehat sebentar dan kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Kawasan Pantai Damai ini sebenarnya terbahagi kepada 3 zon, iaitu zon seberang hilir, zon Santubong dan zon Telaga Air. Walaupun memiliki 3 zon, kawasan ini didiami seramai 30,100 penduduk yang merupakan 95% penduduknya kaum Melayu, manakala 5% lagi merupakan kaum Iban, Bidayuh, Cina dan lain-lain. Setiap zon memiliki keistimewaannya yang tersendiri. Rumah percuma yang terletak di zon seberang hilir ini berkonsepkan smart city dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan moden. Ikan lumba-lumba yang dipanggil Irawadi terdapat di Pantai Damai. Perairan Santubong merupakan tempat penetasan dan pembiakan penyu. Untuk penggemar makanan laut, Telaga Air memang terkenal terutamanya udang kara yang segar dan murah. Kembali bersama dengan kami berdua dalam Sejahtera Asia. Saya Jonathan Ling dan juga Wan Talib. Kenapa John? Saya kira John ni tahu. Sebab tadi macam ada orang terjatuh. Jadi betul saja nak live, dia terjatuh. Jadi saya lawak. Orang malah lawak bagi-bagi bah. Okey. Apa-apa pun di blok yang ketiga ini kita nak kongsikanlah berita di blok berita. Dan semalam
Seluruh rakyat Malaysia saya pun saya rasa dah tahu Ya, mengenai betul. peletakan jawatan Perdana Menteri yang ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya, betul. Dan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah memperkenan peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-8 dan melantik beliau sebagai Perdana Menteri caretaker. Caretaker? Caretaker. Apa maksud sebenarnya caretaker ni? Caretaker ni maknanya dia sementara menunggu penubuhan kerajaan yang baru, sementara menunggu yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri yang baru. Jadi Muhyiddin Yassin inilah orangnya untuk menjaga pentadbiran negara. Betul. Dan melihat istilah caretaker itu sendiri, John, bagi saya benda ni berkaitan dengan tugas-tugas. Tugas-tugas yang diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi terhadlah. Yes, Dia betul. tidak seperti sebelum ini, seperti Perdana Menteri yang sebenar-benarnya. Tetapi kali ini dilantik sebagai Perdana Menteri sementara, walaupun Perdana Menteri sementara, sehingga Perdana Menteri baru akan dilantik. Jadi Yes, tugas-tugas betul. khas pun dia punya kuasa pun terbatas juga. Dan ini sebab penting sebenarnya kita ada caretaker untuk kerajaan sekarang ini sebab kita tahu program imunisasi COVID-19 kebangsaan sedang dijalankan. Betul. Program imunisasi, program vaksinasi sedang dijalankan dan untuk melawan wabak COVID-19 dekat negara kita ni tidak boleh terhenti. Tidak boleh terhenti begitu sahaja. Ia mesti lagi diteruskan untuk negara Malaysia untuk mencapai imuniti kelompok. Ya, Untuk betul. melindungi kita semua. Jadi itulah antara tanggungjawab yang diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri caretaker ini, sehinggalah kerajaan baru terbentuk dan Perdana Menteri baru dilantik. Bukan lagi desas-desus, bukan lagi cerita-cerita, tetapi ini adalah yang terjadi semalam, betul tak, John? Dan apapun, meskipun fungsi-fungsi itu tidak dinyatakan jelas seperti mana yang Perdana Menteri ada pada sebelum ini, sebagai Perdana Menteri sementara, ianya bertindak sebagai Perdana Menteri berasaskan perkara 40/2/A Perlembagaan Persekutuan. Ya, betul. Dan ini juga berita semalam juga disambut baik oleh Ketua Pembangkang Kerajaan iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan menerusi hantarannya di Facebook, beliau berkata keputusan itu akan membuka ruang untuk perubahan terhadap negara ini, dan beliau juga sempat mengucapkan terima kasih atas khidmat yang telah pun diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Dan ini juga saya tambah di sini, Datuk Seri Anwar juga menyatakan bahawa saya menggesa semua pihak untuk bertenang dan berdoa supaya Malaysia kembali bangkit kuat dalam menghadapi tantangan kesihatan dan ekonomi saat ini. Dan katanya juga peletakan jawatan Perdana Menteri semalam akan memberi ruang untuk perubahan ataupun pemulihan Malaysia yang lebih signifikan dan juga lebih terurus pada masa yang akan datang. Apa-apapun yang berlaku, kita doakan yang terbaik. Itu yang kita sahaja. nak, yang terbaik untuk negara kita tercinta Malaysia. Baik, dan seterusnya mengenai Gabungan Parti Sarawak juga, GPS. Ya, GPS. Jadi ini menurut penganalisis politik Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, beliau berkata pendirian GPS ini sentiasa konsisten. Iaitu GPS, Gabungan Parti Sarawak, akan menyokong kerajaan yang memperjuangkan hak rakyat Sarawak dan pada masa yang sama mengharapkan pemimpin tersebut mampu menstabilkan kembali iklim politik negara. Jadi kita tahu GPS punya pendirian memang konsisten asalkan kerajaan tersebut boleh memperjuangkan hak Sarawak. Kerajaan GPS akan menyokong. Seperti sebelum ini dalam Kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Razak. Lepas itu di bawah Perikatan Nasional juga di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, GPS akan menyokong sekiranya kerajaan yang pada ketika itu memperjuang hak rakyat Sarawak. Itulah Gabungan Parti Sarawak di bawah pimpinan yang dan dalam Ketua situasi Menteri. ini, John, dalam situasi ini saya memetik kata oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg semalam, di mana beliau berkata saya percaya dengan ada kementerian di mana semalam cadangan kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri perlu mentadbir dalam suasana harmoni berlandaskan perlembagaan yang mana hubungan baik itu membolehkan kerajaan persekutuan sekarang untuk menubahkan Kementerian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak. Naya dia mau Ketua Menteri kita. Betul. Sebab apa? Sebab punya percaya bila kementerian tu ada, ianya platform yang terbaik untuk melibatkan kerajaan-kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dalam usaha mencari penyelesaian untuk membangunkan negara dan juga kata orang tu memberi manfaat kepada rakyat
di seluruh Malaysia. Betul tak, John? Jaga welfare rakyat Sarawak dan juga Sabah sebab penting. Sebab kita terpisah di antara Laut Cina Selatan. Betul. Jadi mungkin kadang-kadang bantuan ataupun dana mungkin tersekat juga oleh laut. Jadi pentingnya ada kementerian menjaga hak negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan semalam juga petikan daripada Datuk Seri Fadilah Yusof. Saya berharap sesiapa saja yang menjadi Menteri Kerja Raya yang akan dilantik selepas ini meneruskan segala projek yang telah diluluskan dan dirancang demi kesejahteraan infra rakyat. Itu yang dikatakan oleh bekas Menteri Kerja Raya Malaysia yang merangkap Ahli Parlimen Petrajaya, Datuk Seri Fadilah Yusof. Dan sebenarnya beberapa juga bekas menteri semalam ada berkongsikan status mereka dekat media sosial masing-masing. Antaranya ialah Ahli Parlimen seberang kita, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkongsi status terakhir sebagai Menteri Kanan. Dan kebanyakan daripada mereka mengucapkan terima kasih dan berdoa yang terbaik untuk negara. Dan semalam juga saya sempat melihat tweet yang dihantar oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri. Beliau bercakap terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana diberi kepercayaan untuk menjadi seorang menteri pelancongan kesenian dan kebudayaan. Dan beliau dan saya juga sempat reply dan cakap terima kasih YB atas khidmat yang telah pun diberikan, dan dia pun reply sama-sama John, nanti kita jumpa lagi. Ya, besar sebenarnya peranan mereka, tetapi apakah daya setiap permulaan pasti akan ada pengakhirannya. Betul. Yang penting kita sama-sama bantu kita dalam menyelesaikan masalah COVID-19 ini. COVID-19 ini yang pastinya masih lagi membelenggu bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dan memetik kata-kata daripada Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein semalam. Dia berkata dia menzahirkan rasa terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin di atas pelantikan beliau sebelum ini yang menjadi Menteri Kanan Luar Negeri. Dan beliau berharap dan kata beliau juga dia akan terus berbakti dalam apa juga kepastian demi kebaikan rakyat dan juga negara. Banyak menzahirkan rasa terima kasih, rasa penghargaan kepada Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri kita, agar apa-apa pun yang dilakukan, keputusan yang dilakukan, yang penting kita doa baik-baik, kita usaha baik-baik agar pengakhirannya semuanya baik-baik saja. Dan dalam apapun situasi politik Malaysia, kita masih lagi bergelut dengan pandemik COVID-19. Tapi ada di sini saya nak pesanlah pada penonton kita, walaupun mungkin ada di antara kita yang mungkin mempunyai persefahaman ataupun sokongan politik kita yang berbeza, jangan membiarkan disebabkan persefahaman politik kita berbeza, kita menjauhkan diri antara sesama manusia. Sebab politik is politik, kita tahu permainan politik memang begitu dan ini memang berlaku di mana-mana saja, di mana-mana negara, tapi jangan biarkan persefahaman politik kita yang berbeza menjauhkan kita sebagai sesama insan. Memutuskan hubungan silaturahmi. Jangan macam tu. Kita masih still bersama rakyat Malaysia semuanya, champion saja. Kita masih lagi perlu bersama-sama untuk memerangi pandemik COVID-19. Okey John, COVID-19 di Malaysia macam mana John? Ya, baik. Semalam Malaysia mencatatkan ada penurunan sedikit, iaitu sebanyak 19,740 kes baharu direkodkan berbanding dengan 20,000 hari sebelumnya. Dan ini sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes kini sebanyak 1,424,639 kes di seluruh negara. Dan Selangor masih lagi merekodkan kes harian tertinggi semalam dengan 5,706 kes. Diikuti Sabah 1,728 kes, Kedah 1,592 kes dan Sarawak juga 1,566 kes. Satu angka yang sangat tinggi. Saya rasa ini yang tertinggi pernah direkodkan di Sarawak, 1,566. Dan untuk perincian COVID-19 di Sarawak, Wan Alif, sila kongsikan. Ya, Sarawak semalam sahaja merekodkan 1,566 kes seperti yang John kongsikan tadi. Ini mengakibatkan dan menyebabkan peningkatan dari kumulatifnya, iaitu 748,557 kes. Kuching tetap menjadi daerah paling tinggi kes, iaitu mencatatkan 731, diikuti Bau 238, Lundu 175, Serian 84 dan Samarahan 44 kes. Daripada jumlah harian tersebut, 252 John, ia tidak bergejala
dan dia bergejala dan Bergejala. tidak bergejala 806. Wow, banyak yang tidak bergejala, tak nampak Betul. apa simptom-simptom ni John. Yap. Dan apa-apa pun kes sembuh semalam juga di Sarawak mencatatkan 78,557. Satu kes kematian dicatatkan juga semalam. Yap. Dan 5 kluster baru, 1 kluster tamat dan menjadikan jumlah keseluruhan 107 kluster yang masih 5 aktif. kluster baru dilaporkan kluster semalam. baru. Jadi kita haruslah berwaspada, terutamanya kepada kita ni yang berada di tempat di mana kes mencatatkan kes yang tinggi, Betul. di Kuching, di Di Bau, selatan lah, Serian, di Sarawak ni. tinggi. Kuching dah 700 lebih. Jadi pastikan jaga diri, jaga SOP, jangan keluar rumah kalau tak ada urusan yang penting. Jaga kebersihan diri sebab kita tak naklah kita dijangkiti COVID-19 ataupun ahli keluarga kita dan juga orang yang tersayang. Ya, betul. Tingkat Bahaya. kawalan ke diri, pastikan kita sentiasa jaga kebersihan. Dan selepas ini, topik yang menarik, manfaat penyusuan susu ibu bersama dengan kami. Dan jangan ke mana, tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Kedamaian milik kita bersama, amanah bangsa junjung selamanya. Abadikanlah jiwa dan ragamu, teguh sinar cahaya, satukan jiwa. Semarakkan api cinta di hati pada setiap insan kita gamaikan.
Okey, kembali bersama kami di Sejahtera Asia. Semestinya bersama saya, Wan Alif dan juga Jonathan ni. Ya, betul. Jonathan ni, dia suka menyakat orangnya. Tapi tak apa, Mana tunggu ada? dekat luar sana. Ya, jadi Wan Alif, sekarang ni kita bersama dengan seorang tetamu Ya. mengenai topik yang menarik. Mungkin Manfaat penyusuan Susu susu ibu. ibu. Janganlah Ya. tahu, Jon. Ya. Susu ibu ni penting, Jon. Betul, sangat Sebab penting. susu ibu ni, dia banyak manfaat. Ada Betul. nutrisi dia, ada vitamin-vitamin dia. Dan pastinya, ia memberi satu, apa kata orang, satu kelebihan kepada Betul. bayi itu sendiri. penting lah sebenarnya, kepentingan. Penting untuk apa kata orang antasida, ekzim dan juga antibody baby. Betul. Tapi kita mahu tahu lebih lanjut sebab kita bukanlah expert untuk untuk Betul. kelakar hal tu. Jadi untuk itu kita bersama dengan Puan Hilda Syatilana Isoa, Pegawai Sains Pemakanan. Selamat pagi Puan Hilda. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar? Baik. Dah sarapan, Dah. Wah, Sarapan saksi tak aja. sarapan. Kami dua belum pergi. Yap. Jadi sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan apakah makanan ataupun minuman yang sepatutnya diberikan kepada bayi yang baru lahir ni? Okey, so sebelum kami jawab soalannya ya, Okey. kami berasa teruja kerana diberi kesempatan lah untuk berkongsi ya informasi kesihatan kepada semua, okey. Dan tajuk yang akan kami kongsikan adalah mengenai manfaat penyusuan susu ibu ya. Di mana susu ibu adalah yang terbaiklah untuk bayi, okey. Tajuk ini juga dipilih kerana kami ingin mempromosikan ya penyusuan susu ibu serta ia juga bersempena dengan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia yang telah disambut 1 hingga 7 Ogos. Okey, setiap tahun di seluruh dunia lah. So bagi bayi yang baru lahir, ibu sememangnya digalakkanlah untuk memberi susu ibu sahaja dari lahir hinggalah berumur 6 bulan. Okey, so ini bermaksud bayi sebenarnya perlu diberi makanan ataupun minuman tambahan, contohnya air madu, air kosong ke ataupun air lain-lain selain perlu. daripada susu ibu je. Dari Cukup susu ibu, yes, dari lahir hinggalah berumur 6 bulan lah. So ialah yang dimaksudkan dengan penyusuan susu ibu sepenuhnya ataupun penyusuan eksklusif. Okey. Jadi, Tapi mungkin ada juga situasi di mana mungkin ibu tersebut atas faktor kesihatan tidak boleh menghasilkan susu ataupun mungkin ibunya ada yang berlaku terhadap si ibu itu. Jadi bagaimana kalau untuk bayi yang baru lahir ni susu ibu tak ada? Macam mana? Apa yang kita nak bagi pada si bayi tersebut? Okey, dalam di Malaysia lah, okey, hanya satu je yang penyakit lah yang boleh boleh ibu ya beri susu ibu, iaitu HIV lah. Sebab penularan jangkitannya tinggi lah. Okey, tapi bagi penyakit-penyakit lain sebenarnya boleh Walaupun diberi. Kalau COVID-19? COVID-19 tu pun pasti. dengan orang padah pemantauan juga lah. Okey. Kalau situasi di mana ibunya tidak boleh memberi susu kepada anak. Okey. Jadi apa yang kita nak berikan kepada bayi yang baru lahir ni? So of course lah kita kena beri susu formula lah. Saya Susu dapat. formula, Sebab Yes. tak ada pilihan yang Tidak Mesti lain. ada pilihan lain, betul tak? yalah. Kalau ada apa kata orang tu istilah ibu susuan. Ibu tu, macam susuan. mana? Okey, ibu susuan tu mun tangga juga lah, mun ada relationshipnya dengan pak bayi tadi ya. Mungkin boleh juga diberilah, tapi dengan mesti mau tanya dengan orang yang lebih expert sikit lah. Boleh sikit ke macam yalah. Okey, sikit nak ditanya tu. Biasa kalau bayi yang baru lahir hanya kena kuning ke sebagainya. Adakah susu ibu tu main peranan? Sebab sebelum dia dengar pasal bagi air kelapa ni, air dan sebagainya. Sedangkan status dia, status baby ni dia masih baru, masih kecil lagi dan baru beberapa hari umur dia. Macam mana sebenarnya peranan? Kalau ada sakit kuning, contohlah sakit kuning. Okey. Sebenarnya mun baby ada sakit kuning nak, lagi bagus kita beri susu ibu. Sebab dia kan kita pada dia banyak antibody. Ya, betul. So beri susu ibu dan bayi selalu kemih pada buang air kencing lah. Dan of course-nya pun kuning pun akan okey lah bayi. Betul. Jadi kita nak keluarkan mitos lah sebenarnya. Benda-benda yang patut dielakkan kerana susu ibu banyak manfaatnya, banyak kelebihannya yang pastinya akan memberikan satu impak ataupun antibody yang terbaik buat baby itu sendiri. Saya tunjuk sini bukan saya, baby itu sendiri. Betul tak? Faham. Dan kita nak tahu lebih lanjut tentang penyusuan ibu, kebaikan penyusuan susu ibu. Kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Tetap bersama kami, bukan kembali selepas ini.
Okey, terima kasih kerana bersama kami dalam Sejahtera Asia. Okey, hari ini sangat spesial. Tadi kita bersama usahawan wanita berjaya. Betul. Kali ini kita bersama dengan seorang pakar pemakanan. Pegawai sains pemakanan Puan Hilda Syatila Anak Iswa mengenai manfaat penyusuan susu ibu. Baik, kita tahu juga dah apakah kepentingan penyusuan susu ibu ni secara eksklusif atau sepenuhnya 6 bulan yang pertama. 6 bulan Dan pertama. tiada pemberian sebarang makanan yang lain lah. Okey, Kongsikan. susu ibu tu yang membekalkan semua zat dan air yang diperlukan oleh bayi lah bagi 6 bulan pertama. Okey. Selainnya kandungan air dalam susu ibu tu 88%. So maksudnya ibu tu memerlukan perlulah beri air tambahan ke ataupun air kosong kepada bayi lah. Betul. Okey. So tetapi kalau agik juga mau berilah makanan ataupun minuman tambahan lain, so ia sebenarnya boleh pada mengganggulah penyusuan susu ibu ya. Maksud dia mengganggu dari sudut macam ni? Maksudnya kalau kita mix feeding, so pengeluaran atau penghasilan susu yang makin berkurang. That's why kita mesti selalu mau berilah susu ibu ya Faham. dengan bayi. Tapi sebagai ibu juga yang memberi susu pada anak, perlu menjaga pemakanan mereka juga. Okey, sebenarnya set down pada pantang larang. Okey. Boleh je makan Pedas, macam biasa. boleh makan pahit. Asyiklah terlalu pedas lah. Sedang-sedang lah. Sebab apa yang kita makan akan macam disalur dengan baby je kan. Ya. Kalau boleh jangan terlalu pedas lah. Okey, faham. Jadi boleh makan macam biasa. Makan sebab macam biasa, Badan akan macam- memproses susu itu sendiri khas untuk anak si bayi itu. Okey, faham. Betul. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan manfaat-manfaat ataupun kebaikan susu ibu ni kepada bayi. Okey, untuk kebaikan susu ibu kepada bayi. Susu ibu tak mengandungi semua zat. Okey, menang pada vitamin A sampai Z memang ada. Semua ada. Semua ada. Okey, proteinnya ada, lemak, laktosa, vitamin, zat besi Zat semua besi, ada. Soalnya dalam kuantiti yang mencukupi, berkualiti tinggi. Selainnya ia penting juga sebabnya mudah diserap. Mudah diserap dan dicerna lah oleh bayi ya. So ia perlu untuk pembesaran tubuh badan dan untuk perkembangan otak bayi lah. Okey. So selainnya susu ibu juga memberi perlindungan lah yang unggul kepada bayi. Sebab dalam susu ibu tu ada antibody lah. Okey. So antibody tu lah yang melindungi bayi daripada jangkitan dan juga alahan lah. Okey. Selainnya juga susu ibu tu tersedia ada. Setiap masa of course lah Anytime. memangnya ada di badan di Betul. badan ibu kan. Soalnya boleh beri dengan bayinya anytime. Faham. Free of charge Ya, sepuluh nak mau bancuh, mau sedia air panas, And then, air sejuk. betul. So bila ia diberi dengan bayi secara langsung ataupun kita sebut sebagai direct latching lah. Yap. Dari ibu kepada bayi. So tak ada pencemaran berlaku. So ia boleh menjamin kebersihan lah. Yeah. So then ia juga boleh mengelak masalah keracunan makanan lah, contoh ciri-ciri betul. di kalangan bayi. Okey, itu untuk si bayi. Kalau untuk si ibu pula, apa Okey. kebaikan kepada si ibu yang memberi susu kepada bayi ni? Okey, so memangnya penyusuan susu ibu tu yang beri juga kebaikan kepada si ibu lah. Okay, yang pertamanya yang membantu mengecutkan rahim selepas bersalin. Okay, yang kedua mengurangkan risiko kanser payudara dan juga kanser cervix. Okay, selainnya ia juga mengeratkan hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi. Kita nangga diberi susu ibu nak ada eye contact antara ibu dan bayi lah. So bondingnya ada. Okay. Selainnya yang paling penting sebenarnya especially time pandemic tu lah mengurangkan perbelanjaan keluarga lah. Betul. Jimat sikit kan? Jimat. Free of charge. Yes. Dan khasiatnya bagus juga. Dan Okey. satu lagi saya nak tanya, betul ke awet muda? Awet muda tu mungkinlah. Mungkin. Itu terpulang. Sebab susu ibu tak sebenarnya boleh orang padah mengekalkan saiz ibu lah. Okey. Faham. Dan nya juga boleh menjarakkan kehamilan. Tetapi dengan beberapa syarat lah. Okey. Pertamanya usia bayi 6 bulan pertama. Barunya applicable lah. Okey. Yang kedua, bayi ibu mestilah mengamalkan penyusuan sepenuhnya dan yang belum datang bulan lah. Dah datang bulan dan 6 bulan pertama si applicable lagi lah. Faham? Okey. Jadi semasa penyusuan susu ibu tu, seperti yang John pun tahu juga kan. Dan berapa lamakah ataupun berapa kerap ibu perlu menyusukan anak dia? Sebab kalau kita tengok ni mekak aja budak tu susu, mekak aja budak tu susu. Macam mana sebenarnya konsep tu? Okey, dalam penyusuan tak sedahatnya, so ibu sememangnya perlu beri susu ibu tu sekerap yang mungkin, dahat dan mengikut kehendak bayi lah. Menangga ada tanda-tanda bayi nak menyusu, terus beri. So bayi akan menyusu lah sehingga rasa kenyang dan puas.
So antara tanda-tanda bayi yang dah kenyang nya sendiri lepas. Nya sendiri berhenti mengisap lah. Okey, Jangan kita tarik. Jangan tarik. Kena tunggu nya sendiri yang akan lepas. Ya. Okey. Umumnya dah kenyang dia tahu dah yang lepas dia lah. tahu lah. Natural instinct. Ini semua natural. Tapi dalam zaman sekarang ni, kita dalam pandemik COVID-19, mungkin ada peluang work from home. Ibu masih lagi bekerja lepas beberapa lama cuti. Tetapi contoh yang susu ibu yang diambil diletak dalam botol tu, macam mana nak jagakan kebersihan, ataupun berapa lama sebenarnya benda tu boleh tahan, ataupun macam mana sebenarnya situasi? Okey, yang diperah lah maksudnya tu. Okey, yang diperah tu tanggal je sini simpan. Munnya di suhu di bilik 4 jam. Mun diengkah ataupun disimpan dalam peti sejuk, ada juga lama mungkin lagi berapa hari lah. Okey. Nangga juga mun dekat atas freezer ya, lama lagi. Sejuk beku lah boleh. Sejuk beku boleh. Selamat tu dibekukan lah. Selamat. Dan kalau diperlukan, masuk dalam microwave untuk disuamkan. Microwave, not microwave. Okey. Untuk kita panaskan lah. Panaskan. Jangan letak di microwave. Gagal Okey, kita jadi bapak tu. Si dapat jadi bapak tu. Okey. Mun kita mau panaskannya, kita angkat dalam air suam lah. Kita rendamkan dalam air suam. Okey. Satu gelas air panas, satu gelas air sejuk lah macamnya. Okey. Okey. Kita pun dah kesudukan masa. Mungkin sebagai akhir kata, mungkin apa yang nak dikongsikan kepada penonton kita ataupun nasihat kepada penonton kita yang sedang menonton. Menanggar pula. Okey. Menonton. Okey, penyusuan susu ibu tu adalah pilihan yang terbaik untuk bayi, di mana kelebihannya nang set dah tolak bandingnya lah. Okey, ia juga merupakan contoh yang terbaik sebab ia dapat memastikan ibu dengan bayi terjamin, kesihatannya terjamin dan melindungi ekosistem kita. Okey, susu ibu tu juga nya unik, unggul dan percuma. So marilah kita sama-sama mempromosi, melindungi dan menyokong penyusuan susu ibu. Betul. Susu ibu adalah yang terbaik. Okey, betul tak? Betul. Terima kasih Puan kepada Hilda atas kongsian yang kongsi pada pagi tu. Thank you so much. Ya, betul. Dan Sejahtera Asia berakhir ini di sini. Sebelum itu ada pantun seperti biasa. Terima kasih PM atas bakti yang diberi. Pantun akhir buat penghujung tinta. Selepas ini, siapapun Perdana Menteri, ikhlaslah berbakti demi negara dan rakyat yang tercinta. Daripada saya, Wan Alif dan juga Jonathan Ding. Daripada Inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum dan bye-bye. Jumpa esok.